Dr. Mahathir akan ke Sabah, mahu 13 adun berpaling tada dihukum. Mereka ini hanya ikut duit, bukan ada prinsip. Apabila mereka mendapat duit, mereka melompat, katanya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan bahawa beliau akan mengunjungi Sabah menjelang pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan di negeri itu. Mahathir berkata bahawa 13 anggota Dewan Undangan Negeri Adun yang berpaling tadah kepada pembangkang di negeri itu yang menyebabkan Ketua Menteri Shafie Apdal terpaksa membubarkan DUN bagi menggagalkan cubaan rampasan kuasa akan dihukum. Saya akan pergi ke Sabah kerana saya mendapati bahawa apa yang berlaku di Sabah adalah contoh rasuah yang sangat buruk. Saya dapati 13 adun yang keluar dari parti kerajaan negeri ditawarkan wang, mereka disogok. Ini sesuatu yang ingin kita hapuskan. Mereka akan ditolak sepenuhnya oleh rakyat Sabah kerana mereka tidak boleh dipercayai. Mereka ini hanya ikut duit, bukan ada prinsip. Apabila mereka mendapat duit, mereka melompat, katanya semasa rancangan Bol Bicara dalam talian yang dianjurkan oleh kumpulan usahawan My Perintis. Tanpa menyebut nama secara spesifik, Mahathir mendakwa pihak yang bertanggungjawab membuat sogokan itu adalah orang yang sama yang sebelumnya memerangi rasuah. Saya dapati bahawa amalan rasuah lama yang ingin kita hapuskan telah muncul di Sabah. Apa yang menyedihkan adalah orang yang sebelum ini memerangi rasuah adalah orang yang kini terlibat secara langsung dalam memberi rasuah, katanya. Mahathir berkata wakil rakyat boleh meninggalkan parti mereka dalam isu-isu prinsip dan bukannya kerana ditawarkan habuan. Mengulas isu berasingan, Mahathir berkata moratorium pinjaman tidak dapat bertahan selama-lamanya dan perniagaan mesti mengatur semula operasi dalam tempoh moratorium untuk persiapan sebelum moratorium berakhir. Mahathir berkata antara langkahnya adalah beralih kepada penjualan dalam talian. Bagaimanapun, Mahathir mengakui tidak semua peniaga dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, orang yang mempunyai gerai di tepi jalan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saya bersimpati dengan mereka yang tidak dapat beralih ke perniagaan lain. Tetapi perlu ingat bahawa moratorium bukan selama-lamanya. Pada tahap tertentu, anda harus membayar hutang anda, katanya. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Elok beri undi kepada pelacur politik, menurut Salahuddin. Salahuddin juga berkata keriuan dalam kalangan parti politik kerajaan ketika ini seakan-akan bakal berlaku pertembungan 5-6 penjuru pada PRU akan datang. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub mengingatkan anak muda supaya mengelak daripada mengundi pelacur politik yang terlalu mudah dibeli dan mengubah pendirian sokongan mereka pada pilihan raya umum PRU akan datang. Sebaliknya, dia menasihatkan agar mereka memberi peluang pada calon yang mempunyai integriti dan berpendirian teguh memegang mandat yang diberikan rakyat. Oleh kerana anak-anak muda boleh mengundi dalam PRU akan datang, saya rasa elaklah pilih mereka yang ada kecenderungan jadikan profesion politik sebagai pelacur politik. Sebab dah terlalu murah harga orang politik ni. Boleh dibeli begitu saja. Dalam tempoh semalaman, mereka boleh menukar sokongan, katanya dalam sidang media di bangunan Parlimen hari ini. Ahli Parlimen Pulai itu turut memetik insiden di Sabah apabila sejumlah adun yang sebelum ini menyokong kerajaan warisan berpaling tadah untuk berada bersama wakil rakyat tunggal UMNO di negeri itu, Musa Aman. Ketua Menteri Muhammad Shafie Apdal kemudian mengumumkan Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan untuk membuka laluan kepada pilihan raya umum peringkat Sabah diadakan. Kata Salahuddin, dia berharap apa yang berlaku itu menjadi iktibar dan diambil serius oleh kumpulan anak muda yang ingin melihat masa depan negara dipimpin oleh tokoh yang bersih serta mampu menjaga mandat rakyat sebaiknya. Nak ke mana sebenarnya? Iaitu yang mereka hari ini boleh lihat di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen bercakap secara konsisten, benar-benar menggunakan mandat yang diberikan itu untuk berjuang untuk rakyat.
Bukannya ahli parlimen atau ADUN yang mencari kesempatan menjual kerusi mereka untuk kepentingan tertentu, katanya. Terdahulu, bekas menteri itu diminta mengulas mengenai kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang dipetik utusan Malaysia hari ini. Menurut Abdul Hadi, Mufakat Nasional boleh memenangi PRU ke-15 jika persaingan berlaku melalui pertembungan dua penjuru. Kata Salahuddin, menjadi tanggungjawab Mufakat Nasional untuk memastikan mereka dapat memastikan hanya satu wakil akan diturunkan bagi menghadapi pembangkang. Namun, katanya kekecohan yang berlaku dalam kalangan parti kerajaan kini membayangkan sebaliknya. Riuh rendahnya seakan terdapat 5-6 penjuru, katanya. Pun begitu, Salahuddin menjelaskan, ia adalah masalah dalaman gabungan tersebut dan fokus Pakatan Harapan kini ialah untuk melihat kedudukan Perikatan Nasional PN selepas salah seorang ahli parlimen mereka, Najib Razak, disabitkan bersalah atas tuduhan jenayah. Pada masa sama, Salahuddin dengan secara sinis turut mempersoalkan pendirian PAS, sama ada parti itu berpihak kepada Gabungan Mufakat Nasional atau PN. Saya nak tanya PAS, ini hati mereka sebenarnya dengan siapa? PN atau Mufakat Nasional MN? Hari ini cakap mereka dengan PN, tapi pada masa sama macam ada isyarat mereka mau bersama dengan Mufakat Nasional. Jadi jelaskan ke mana mereka nak pergi sebenarnya, kata Salahuddin. Kembali kepada perkembangan berita PRN Negeri Sabah. 2 tahun terlalu singkat untuk ukur prestasi warisan. Menjawab kenyataan Najib Razak, Timbalan Presiden Warisan berkata, Najib patut lebih tahu berbanding hanya menggunakan KDNK 2018 untuk mengukur prestasi kerajaan negeri. Tempoh selama 2 tahun pentadbiran warisan adalah terlalu singkat bagi mengukur prestasi ekonomi negeri di bawah parti itu. Timbalan Presiden Warisan Daryl Laking ketika mengulas mengenai tuduhan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam Facebook semalam. Berkata Najib sepatutnya lebih tahu berbanding hanya menggunakan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah 2018 untuk mengukur prestasi kerajaan negeri. Kerajaan warisan hanya berkuasa selama 26 bulan dan tempoh ini agak singkat untuk mengukur prestasi parti itu ke atas negeri ini. Oleh itu, tempoh penuh 5 tahun adalah lebih realistik jika mahu dibuat perbandingan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Daryl lagi, bagaimanapun Najib sewajarnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai struktur ekonomi Sabah dan sebab prestasi KDNK Sabah menjadi kurang memberansangkan pada 2018. Antara sebab utama disumbangkan oleh kejatuhan harga komoditi di peringkat global dan ini merupakan faktor luaran yang tidak boleh dikawal oleh kerajaan. Daryl yang merupakan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri turut menjelaskan Sabah sebagai pengeluar komoditi telah terjejas akibat harga minyak sawit yang lebih rendah. Ini digambarkan dalam pertumbuhan negatif sektor pertanian pada 2018. Sektor perlumbungan dan kuari, penyumbang utama kepada ekonomi negeri, mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 5.6% pada 2018 disebabkan oleh gangguan pengeluaran minyak dan gas oleh Petronas yang juga di luar kawalan kerajaan negeri tambahnya. Najib dalam catatan di Facebook mengumumkan ekonomi Sabah terjejas teruk semasa pemerintahan warisan. Dia berkata Sabah di bawah pemerintahan BN telah mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8.2% pada 2017 dan adalah yang tertinggi di antara semua negeri, tetapi pertumbuhan KDNK Sabah 2018 menjunam kepada 1.5%, katanya. Sumber daripada bernama. Dalam perkongsian berita terakhir tak setuju warisan sokong Dr. Mahathir, puncak kini beralih arah. Bekas ADUN Inanam itu berkata ini kerana warisan secara terbuka menyokong usaha Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bekas ADUN Inanam Kenny Chua mengatakan bahawa sokongan warisan terhadap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai antara sebab beliau beralih arah daripada PKR bagi menyokong bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Beliau mengakui bertindak demikian kerana setia kepada PKR dan Presidennya Anwar Ibrahim dan tidak boleh menerima kerajaan negeri pimpinan warisan.
Ini katanya kerana warisan secara terbuka menyokong usaha Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi dan bahkan menyatakan kesediaan untuk memindah perlembagaannya bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu dan pengikutnya menyertai parti itu. Saya berulang kali mengatakan bahawa sebagai pemimpin PKR di Sabah adalah tepat bagi saya untuk tetap setia kepada Presiden Parti dan memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepadanya sebagai Perdana Menteri berikutnya seperti apa yang dijanjikan oleh semua rakyat Malaysia dan Sabah semasa pilihan raya umum yang lalu. Kerana sokongan warisan terhadap Mahathir, saya yang menyertai kerajaan negeri ketika itu dan sebagai naib ketua PKR Sabah selalu ditanya oleh rakyat biasa di jalanan dan penyokong PKR di Sabah untuk memberi penjelasan. Saya dapat memahami sentimen negatif yang dimiliki oleh kebanyakan rakyat Sabah terhadap Mahathir hingga hari ini atas apa yang telah lama dilakukannya kepada negeri ini dan rakyatnya, katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Chua yang juga bekas pembantu Menteri Kewangan Sabah turut menafikan beliau ditawarkan suapan untuk melompat parti selain menyambut baik siasatan pihak berkuasa berhubung dakwaan terbabit. Chua adalah antara 33 adun yang menyokong pelantikan Musa sebagai Ketua Menteri, namun gagal apabila DUN dibubarkan pada 30 Julai lalu untuk membolehkan pilihan raya negeri. Untuk rekod, Presiden PKR Anwar Ibrahim menegaskan sokongan PKR dan Pakatan Harapan PH terhadap kerajaan pimpinan warisan dan Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri. Ini walaupun terdapat perselisihan antara parti komponen Pakatan Harapan dan sekutunya mengenai siapa harus menjadi Perdana Menteri sekiranya gabungan itu berjaya mengambil alih semula kerajaan persekutuan. PKR juga telah memecat Chua ekoran tindakannya itu. Sementara itu Chua berkata, terdapat masalah dalam pentadbiran kerajaan negeri seperti pendatang haram dan individu tanpa kewarganegaraan. Katanya Sabah juga tidak memiliki dana pembangunan terutama dalam keadaan ekonomi hari ini ekoran wabak COVID-19. Oleh itu negeri memerlukan dana dari kerajaan pusat atau jika tidak ia akan terus parah. Menjelang pilihan raya negeri, isu utama adalah mengenai kelangsungan ekonomi kita, bagaimana kita memberi makan kepada keluarga kita dan bagaimana kita dapat mencipta peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Saya meminta orang-orang Sabah untuk bertanya kepada warisan dan rakan-rakannya soalan-soalan penting ini. Sekiranya mereka mengatakan bahawa negeri ini mempunyai dana, maka minta mereka tunjukkan wang itu terlebih dahulu sebelum ada mempertimbangkan untuk memberi mereka peluang untuk memerintah Sabah, katanya. Selain itu, Chua juga turut mendakwa warisan menganiaya rakan sekutu PKR, APCO dan DAP. Bahkan, sebelum ada warisan, kami dalam PKR dan DAP telah berjuang menentang kerajaan pada waktu itu. Setelah warisan dibentuk, mereka datang kepada kami meminta untuk diberikan sebagian besar kerusi untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan kami mengorbankan banyak kerusi tradisional kami kepada mereka. Tetapi, tanyakan kepada mana-mana rakan gabungan terutama anggota akar umbi mereka. Apakah mereka menganggap warisan bersikap adil terhadap mereka? Jangan tanya pemimpin parti. Mereka akan selalu mengatakan perkara yang baik. Tanyakan kepada ahli parti di bawah, mereka yang telah berkhidmat sebagai pemimpin masyarakat, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar dan menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda digalakkan untuk menekan pada butang lonceng bagi sebarang pemberitahuan apabila saya mengongsikan video yang terbaru di masa akan datang.